Pakcik Makcik Otok Arung, sebentar tadi Yang di-Pertuan Agong membuat ucapan dan pengumuman tergempar berkaitan dengan pengampunan diraja. Untuk makluman 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah bertitah kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak. Titah Seri Paduka Baginda menyatakan secara terbuka bahawa prinsip keadilan menurut Islam adalah menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten, akibatnya pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pemerintahan. Titah Baginda Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang sebentar tadi. Pakcik Makcik Otok Arung, adakah ucapan Titah Baginda ini merupakan signal Agong tidak mahu memberi pengampunan kepada banduan Najib yang kini menderita jatuh sakit dalam penjara Kajang? Inilah kehebatan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong memberi peringatan kepada rakyat, kepada pemimpin-pemimpin kita. Kuasa pengampunan tidak boleh disalahgunakan sewenang-wenangnya. Saya sebagai generasi baru amat mengkagumi dan menghargai kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam menyampaikan prinsip keadilan undang-undang, bahawa sesiapa pun yang melakukan jenayah, sama ada ibu, bapa, saudara kita, tidak boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa pengampunan dalam mahkamah negara ini. Ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada pemimpin-pemimpin yang kalah dalam mahkamah dunia ini, yang mana Baginda turut menyatakan bahawa prinsip melaksanakan keadilan dalam Islam telah difirmankan oleh Allah dan diperkukuhkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Baginda Yang di-Pertuan Agong menerusi firman dan hadis keadilan Islam tidak sama sekali memberi sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan, sama ada diri sendiri, teman rapat, kaum keluarga mahupun ibu bapa. Hubungan Agong dan banduan Najib cukup harmoni dan cukup rapat. Namun malangnya, permohonan pengampunan diraja banduan Najib sejak 2 September 2022 lalu masih tidak diluluskan oleh Agong sehingga hari ini 5 September 2022. Ini membuktikan Agong memberi signal
bahawa kuasa pengampunan diraja tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh mana-mana pesalah penjenayah di negara Malaysia berdaulat ini. Tita baginda lagi, ketegasan prinsip keadilan Islam turut tidak membenarkan sebarang ketidakadilan terhadap sesiapa juga termasuk golongan mereka yang tidak disenangi. Hakikatnya, undang-undang hanya memiliki satu bahasa, satu prinsip, satu hukuman dan satu aplikasi kepada sesiapa sahaja. Keadilan yang diamalkan tanpa memilih kasih telah berjaya mengangkat martabat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan prinsip keadilan yang telus lagi terbuka turut berjaya membangunkan satu masyarakat yang adil, saksama, makmur dan sejahtera. Patik sebagai rakyat amat-amat bersetuju dengan tita ucapan baginda yang di-Pertuan Agong hari ini menegaskan bahawa keadilan undang-undang di negara ini tidak boleh pilih kasih. Maka 32 juta rakyat terus bersuara secara majoriti untuk meminta Agong terus menjadi ketua negara yang bijaksana dan adil dalam melaksanakan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Di era pemerintahan Kerajaan Agung di Putrajaya maupun di singgasana Istana Baginda di Kuala Lumpur telah berjaya membuktikan kepada seluruh dunia yang di-Pertuan Agong tidak menutup kes-kes jenayah rompakan berprofil tinggi melibatkan Banduan Najib, Banduan Rosmah, Zahid Hamidi, Bung Mukhtar dan isterinya, serta Aziz Rahim sehingga hari ini Pakcik Makcik Oto Aro. Kes jenayah rompakan Jolo juga masih tidak dapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong sehingga hari ini. Oleh sebab itu, kita rakyat kekal setia kepada raja dan negara. Kita rakyat kekal menyokong dan menjunjung tinggi pemerintahan dan kekuasaan yang di-Pertuan Agong yang terus menunjukkan contoh tauladan sebagai ketua negara yang cukup adil mengikut syariat Allah. Berdasarkan intelligent information, berdasarkan secret information. Sememangnya amat sukar untuk Banduan Najib dapat pengampunan diraja kerana 7 kesalahan jenayah rompakan SRC 42 juta ringgit yang dibuat oleh Banduan Najib ini memburukkan nama negara Malaysia di seluruh dunia, Pakcik Makcik Oto Aro. Maka tidak hairanlah sehingga hari ini, walaupun Banduan Najib sudah buat permohonan pengampunan diraja sejak 2 September lalu, hari ini masih tidak ada kabar berita Agung meluluskan dan memberikan pengampunan diraja kepada Banduan Najib Razak. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, kami 32 juta rakyat menyokong kuasa agung yang tidak mahu memberikan pengampunan diraja kepada mana-mana banduan penjenayah perompak, pengkhianat petualang yang tamak haloba mencuri dan merompak harta rakyat, harta negara, yang boleh membengkrapkan
ekonomi negara Malaysia yang boleh menghancurkan kedaulatan negara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kekuasaan yang di-Pertuan Agong di negara Malaysia berdaulat ini. Patut sebagai rakyat menyokong tita nasihat ucapan baginda yang di-Pertuan Agong bahawa pengampunan tidak boleh disalahgunakan di negara ini. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, dirgahayu tuanku yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah terus menjaga negara Malaysia daripada pengkhianat petualang penyambung penyangak yang terhege-hege dan terdesak tidak tahu malu minta pengampunan diraja. Banduan Najib, ini tanda-tanda tidak dapat pengampunan diraja. Ini tanda-tanda kamu meringkuk dalam penjara sampai mati, bosku. Checkmate. And game over. Banduan penjenayah perompak nombor 1 dunia yang tidak dapat pengampunan diraja Pakcik Makcik Oto Arum hari ini. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang telah berjaya menghantar Banduan Najib ke dalam penjara Kajang sehingga sakit menderita. Game is over, bosku. Terima kasih.